Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Syahril. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5, Unit 9 bertemakan keberanian, dan tajuk kita pada hari ini adalah Gurindam Keberanian. Hari ini saya akan bacakan Gurindam nukilan Kogan Al-Ravindran. Saya harap murid-murid dapat mendengar dan memahami gurindam ini yang berkaitan dengan sikap berani. Okey, saya akan bacakan sekarang. Jika kamu bersikap berani, hidup masyarakat menjadi harmoni. Jangan takut, jangan gentar, hadapi cabaran dengan pintar. Berikan teguran secara berhemah, hubungan masyarakat menjadi ramah. Apabila kamu memberikan nasihat, kesesuaian tempat patut dilihat. Buat aduan, ikut saluran, langkah betul menjadi panduan. Aduan bertulis secara berhemat, hadapi rintangan dengan cermat. Sikap berani, sikap terpuji. Keselamatan semua sentiasa dijanji. Itu adalah gurindam yang baru saja saya bacakan. Saya harap murid dapat menghayati bait-bait rangkap gurindam tersebut. Ini adalah hasil nukilan Kogan anak lelaki Ravindran. Okey, kita akan pergi pada setiap rangkap. Saya akan huraikan dan murid-murid boleh memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan pada setiap rangkap yang telah ditulis ataupun nukilan daripada Kogan anak lelaki Ravindran. Okay, kita tengok lihat pada rangkap yang pertama adalah jika kamu bersikap berani, hidup masyarakat menjadi harmoni. Okey, maksudnya di sini adalah sikap berani akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti lumur motor haram, vandalism dan juga sebagainya lah. Bagaimana kita dengan sikap berani ini akan menjadikan masyarakat lebih harmoni? Kita perlulah membuat aduan, aduan, laporan, teguran, nasihat dan sebagainya. Dengan sikap berani itu kita bolehlah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi yang telah ditimbulkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan itu kita dapat menjadikan masyarakat di sekeliling kita menjadi aman, harmoni dan juga sejahtera. Itu adalah rangkap pertama. Kita pergi pada rangkap yang kedua. Rangkap kedua berbunyi begini, jangan takut, jangan gentar. Hadapi cabaran dengan pintar. Okey, maksudnya pada rangkap kedua ni adalah jika kita takut, macam mana kita nak membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Jika masalah itu tidak ada yang berani untuk cuba mengambil langkah seperti membuat laporan, membuat aduan, maka kehidupan kita sebagai di tempat kita diami dengan masyarakat sekeliling akan menjadi tidak aman, tidak harmoni. Sebab tu jika kita nak ambil menyelesaikan satu masalah yang dihadapi di dalam masyarakat, kita haruslah ada sikap yang berani. Dan sikap berani saja tidak memadai. Kita juga perlu menghadapi sesuatu masalah itu dengan cabaran yang ada. Jika kita mengambil sikap berani, sebagai contoh, kita nak menegur ataupun memberi nasihat. Bukan semua orang yang mempunyai keberanian untuk memberi nasihat atau teguran. Silap-silap jika kita menegur atau memberi nasihat, kita pula yang akan dimarahi atau mengancam, bukan nyawa lah, mengancam kita lah.
akhirnya. Sebab itu dengan kita bersikap berani, kita juga harus berani menghadapi cabaran. Bila menghadapi cabaran tu pula, mestilah dengan cara yang sangat kita merancang supaya apa yang sikap kita yang kita nak lakukan itu, apa jua cabaran ataupun kita nak buat, kita haruslah kita kena merancang supaya apa yang kita buat tu tidak menyebabkan kita balik merasa susah. Kalau kita tengok di sini, jangan takut dengan cabaran. Apabila sikap dengan berani, jangan takut. Maknanya cabaran tu dah tak ada. Dengan kita mengharungi cabaran tu, kita akan dapat belajar bagaimana untuk menjadi seorang yang berani. Dan apabila ada cabaran yang datang, kita harus merancang dengan baik untuk hadapi cabaran tersebut. Apabila kita telah mula bersikap berani untuk mengambil tindakan, sama ada memberi nasihat, teguran ataupun buat aduan secara lisan ataupun bertulis. Maknanya yang terakhir adalah kita mestilah pintar dalam cabaran-cabaran tersebut. Tidak boleh membuat tindakan melulu. Kemungkinan kalau kita mengambil tindakan melulu, contohnya macam kita lihat macam lumba haram tu, kita tak bolehlah pergi menegur jika yang kita hadapi itu adalah orang yang lebih tua ataupun orang tu yang bersikap ganas. Lebih baik kita melaporkan pada pihak berkuasa ataupun melaporkan pada komuniti penduduk setempat, selain daripada pihak polis dan juga sebagainya lah. Okey, itu rangkap yang kedua. Kita pergi juga pada rangkap yang ketiga. Rangkap yang ketiga adalah berikan teguran secara berhemah, hubungan masyarakat menjadi ramah. Maksudnya di sini, jika kita memberi teguran dengan secara berhemah, tak perlu ada provokasi. Walaupun asalnya mereka juga melakukan provokasi kepada penduduk setempat dan juga kepada kita khususnya. Dengan berhemah, kita dapat melunakkan hati orang yang kita nak tegur. Selalunya dengan cara yang lembut, cara yang berhemah, cara yang memberi kata-kata yang orang selesa dengan kita. Maknanya segala masalah yang hidapi itu sekurang-kurangnya dia akan memudahkan lagi kita urusan. Sebagai contoh, kita nak beri teguran ataupun nasihat. Kalau kita cakap dengan ayat yang baik, susunan kata yang bagus, dengan nada yang lemah lembut, mungkin orang akan menerima teguran kita tu dengan baik. Lagi satu, kenapa kita perlu memberi teguran secara berhemah adalah supaya keadaan ataupun suasana ataupun sikap mereka yang melakukan masalah itu tidak menjadi lebih teruk hingga mengancam nyawa kita ataupun penduduk setempat, masyarakat setempat. Dan juga apabila juga kita memberi teguran dengan berhemah ini, hubungan kita dengan yang pihak yang melakukan kesalahan akan menjadi, diorang pun akan menjadi lebih pun sama juga berhemah dengan kita, supaya mereka pun akan jadi lebih sama-sama bersopan santun dengan kita. Ini yang dimasukkan hubungan masyarakat menjadi ramah. Maknanya kita tegur dengan baik, kita berbual, kita bersembang, supaya apa yang kita nak sampaikan tu, teguran yang kita nak buat tu atau nasihat yang kita nak buat itu akan menyebabkan mereka pun menerima dan kita pun tidak kekok dan mereka pun tidak kekok. Okey, itu adalah rangkap yang ketiga. Kita pergi pula pada rangkap yang keempat. Okey, rangkap yang keempat berbunyi begini: apabila kamu memberi nasihat, kesesuaian tempat patut dilihat. Okey. Rangkap keempat ini lebih kepada bagaimana kita mengambil sikap berani dengan memberi nasihat. Apabila memberi nasihat, kita kadang-kadang perlu melihat kesesuaian tempat yang kita memberi nasihat tu. Mungkin kita perlukan masa. Macam kita lihat contoh,
Kalau kita lihat kawan kita tu melakukan kerosakan, membuat vandalism, contohnya di dalam kelas, rakan kamu menolak kerusi dengan kasar, menjatuhkan meja dengan kasar, kamu nak memberi nasihat, kamu perlu cari masa yang sesuai ataupun situasi yang sesuai ataupun tempat yang sesuai. Mungkin waktu di kantin kamu telah makan bersama-sama, kamu bagi nasihat dengan berhemah, dan juga tempat tu mungkin sesuai sebab dia tengah menikmati hidangan ataupun tengah berbual dengan rakan-rakan yang lain, berbual santai. Sambil tu kamu boleh juga memberi nasihat. Maknanya janganlah buat perkara-perkara yang tidak baik, seperti melakukan kerosakan pada kerusi meja. Okey, selain daripada tu, tempat juga yang sesuai selain daripada kalau macam kita di taman, kita boleh juga mencari tempat yang agak redup, supaya hati yang panas ataupun orang yang melakukan perbuatan tu dia tidak akan menjadi marah. Mungkin tempat yang redup tu menyebabkan hati mereka lebih senang mendengar nasihat. Ataupun cari tempat yang ada kerusi, macam di taman-taman, ada kerusi, kita minta dia orang duduk, kita bagi dia orang selesa dulu, baru kita boleh bagi nasihat. Maknanya kita jemput dia orang duduk. Okay. Ataupun di mana-mana mungkin ada restoran berdekatan, di tempat itu kita pun ajak mereka minum, nak belanja. Daripada situ, bila dah ada di restoran tu, dah beri dia minum ataupun tempat yang dah selesa, kita pun boleh memberi nasihat. Itu maksudnya rangkap keempat ini. Okey, pada rangkap yang kelima, adalah berbunyi begini: buat aduan, ikut saluran, langkah betul, menjadi panduan. Okey, maksudnya adalah apabila kita ingin membuat aduan, sepatutnya aduan tu kita lihat ke mana arus aduan itu kita salurkan. Kita kena semak, kalau kita tak tahu, kita boleh bertanya dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih tahu. Okey, berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutamanya kita yang hadapi, seperti lumba motor. Okey, dengan pada siapa yang kita patut salurkan, tak semestinya pada jiran sebelah, nanti takut jadi pergaduhan, ataupun pada sesiapa saja yang kita rasa boleh membantu. Tapi kadang-kadang keputusan kita tu tak ikut saluran. Lebih baik segala aduan tu kita lah salurkan pada tempat betul. Kadang-kadang pun salah juga. Contohnya macam lumba motor haram tadi, kita pergi salurkan kepada balai bomba. Itu tak betul lah. Dia jadi nanti balai bomba nak buat apa, anggota bomba nak buat apa kan, macam mana nak buat, takkan dia nak sembuh air pada pelumba haram itu. Okey, kita sepatutnya kita halurkan pada yang salurannya betul, seperti pada pihak komuniti setempat. Kalau dalam tu ada taman tu ada pusat komuniti, kita salurkan, ataupun terus ke balai polis. Macam kita, mungkin kita masih bersekolah, sekolah rendah, kita ajaklah orang yang lebih tua seperti ayah kita, ibu kita ataupun abang yang lebih dewasa. Okey, kalau ikutkan di situ apa yang saya tulis tu, aduan dan laporan melalui saluran yang betul seperti balai polis, pejabat komuniti dan juga pihak berkuasa tempatan. Ini kalau pihak berkuasa tempatan ni lebih kepada macam dekat Pasir macam contohnya di daerah Johor Bahru, kita mungkin boleh membuatkan laporan pada Majlis Bandaraya Johor Bahru, berkenaan dengan kalau ada vandalism yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, memecahkan peralatan di taman permainan, kita boleh buat laporan supaya mereka boleh mengambil tindakan. Dan juga yang seterusnya adalah ikut saluran yang betul berdasarkan masalah yang dihadapi. Ini jugalah seperti apa yang saya telah terangkan tadi. Semua masalah perlulah diadukan melalui saluran yang betul. Jangan salah tempat. Takut nanti tindakan yang kita nak pihak-pihak tertentu tu ambil tidak boleh dilaksanakan sebab aduan tu tidak disalurkan di tempat yang betul. Okey, itu rangkap yang kelima. Kita pergi pula pada rangkap yang keenam. Okey, rangkap keenam berbunyi begini: aduan bertulis secara berhemat, hadapi rintangan dengan cermat. Okey, maksudnya adalah yang tadi tu rangkap kelima tu aduan. Mungkin aduan yang secara lisan,
Yang ini adalah aturan bertulis secara berhemat. Maknanya kalau hemat ni maksudnya tidak membazir. Kalau kita tengok rujuk pada kamus, maksud hemat ni adalah tidak membazir. Maknanya kita buat satu laporan tu, bertulis tu, pastikanlah kita tidak membazir kertas ke, ataupun kalau kita gunakan kertas yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu untuk buat laporan, supaya kita tidak menulis dengan panjang ataupun secara tidak perlu. Maknanya kita tulislah dengan secara ringkas ataupun cara tepat, atau tidak perlu merangka karangan sampai terlalu panjang, sampai bermuka-muka surat. Okey. Selain daripada itu, kita tengok pada yang tu rintangan, hadapi rintangan dengan cermat. Maksudnya rintangan yang ada tu kita perlu hadapi dengan hati-hati dan sabar. Cermat ni maksudnya kita kena berhati-hati. Maknanya kita takut jika kita salah mengambil, salah mengadu secara bertulis, takut nanti lain pula masalah yang timbul. Dan juga kita perlu sabar. Setiap aduan ni mungkin akan mengambil masa daripada pihak yang kita perlukan untuk ambil tindakan. Okey. Ini adalah rangkap ke-6. Kita seterusnya pergi pada rangkap yang ke-7. Okey, rangkap yang ke-7 adalah rangkap yang terakhir. Okey, maksudnya berbunyi begini. Sikap berani, sikap terpuji, keselamatan semua sentiasa dijanji. Okey, maksudnya adalah dengan kita mengamalkan sikap berani, itu adalah satu sikap yang sangat terpuji dan juga akan memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Jika kita tidak ada mempunyai sikap berani, semua dalam masyarakat tidak mempunyai sikap berani, segala masalah tidak akan selesai dan juga akan menimbulkan tidak aman di satu tempat itu, dan juga akan menyebabkan akan menjadi huru-hara dan segalanya akan menyebabkan masyarakat tidak dapat bersatulah dengan baik. Okey, dan juga dengan amalan sikap berani ni, kita berani membuat laporan, membuat teguran, membuat nasihat, membuat laporan bertulis dan sebagainya. Segala perbuatan ataupun tindakan yang kita ambil tu akan mendapat tujuannya adalah untuk kita mencari keamanan dan juga keselamatan masyarakat setempat. Dan dengan tindakan itu, apa yang kita dapat adalah keharmonian masyarakat kita. Saya rasa itu saja penerangan 7 rangkap daripada Gurindam yang ditulis oleh Kugan, anak lelaki Ravindran. Kita pergi pada soalan. Ada 2 soalan yang ada diutarakan di muka surat. Saya pun tak pasti. Kita lihat soalan yang pertama. Soalan pertama adalah senaraikan amalan berani yang terdapat dalam Gurindam tersebutlah di atas tersebut. Okey, di sini saya senaraikan 3, iaitu amalan beraninya adalah teguran secara berhemah. Teguran secara berhemah. Yang kedua adalah memberi nasihat, dan yang ketiga adalah membuat aduan mengikut saluran. Tak kira lah aduan yang secara lisan ataupun aduan secara bertulis. Ini adalah amalan berani yang terdapat di dalam Gurindam tersebut. Okay, soalan yang kedua dan juga soalan yang terakhir adalah berbunyi begini. Nyatakan perasaan kamu setelah amalan berani dalam hidup bermasyarakat dapat diwujudkan. Okay. Jawapan saya adalah merasa bangga dan gembira kerana bersikap berani demi menjaga keharmonian dan keamanan masyarakat. Inilah perasaan kita. Apabila kita berani, maknanya kita rasa bangga dan juga gembira sebab kita membantu
keharmonian, menjaga keharmonian dan juga keamanan masyarakat. Okey, itu saja soalan yang telah dijawab. Saya harap murid-murid dapat mengambil pengajaran dan juga pembelajaran pada tajuk pada kali ini. Saya harap murid-murid dapat mengamalkan sikap amalan baik ini dengan baik dan juga berani menghadapi cabaran apabila melakukan amalan berani ini. Saya rasa sampai setakat itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada topik yang akan datang. Jaga diri baik-baik dan bye-bye.